Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini telah masuk hari ke-6 Ramadan. Kita masih lagi dipilih oleh Allah untuk bersama-sama menjadi tetamu di dalam Madrasah Ramadan untuk tahun ini. Dan kita ucapkan syukur hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi sifat hayatnya meliputi kita masih lagi diberikan nyawa di dalam badan kita, seluruh panca indera kita masih berfungsi dengan baik, masih lagi diberi oleh Allah untuk memakmurkan bumi dia dengan melaksanakan kebaikan dan manfaat dan memberi manfaat kepada sekalian alam, dan akhirnya masih lagi diberi peluang untuk bertaubat dan memohon ampun kepadanya, insya-Allah. Jadi untuk perkongsian saya pada hari ini, izinkan saya untuk berkongsi berkenaan dengan sesuatu ayat daripada surah Al-Maidah, di mana terdapat di dalam juzuk 6, dan tajuknya pada hari ini adalah healing dengan ilmu, insya-Allah. Jadi para pendengar yang dikasihi oleh Allah sekalian, mudah-mudahan pada hari ini dan pada saat ini kita telah menjalani ibadah berpuasa, iaitu di dalam bulan Ramadan, dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan juga Allah memilih kita supaya Al-Quran sudah memulai membekas di dalam hati kita, insya-Allah, dengan izinnya. Baik para pendengar yang dikasihi Allah, pada hari ini satu topik yang ingin saya bawa kepada semua, dan mungkin barangkali kebanyakan kita mempunyai dilema, khususnya melibatkan masa silam kita. Jadi pernah tak kita ni menjadi seseorang yang terperangkap dengan masa silam, yang mungkin kadang-kadang kita tertanya-tanya, kenapa susah sangat kita ni nak melupakan masa silam kita, dan akhirnya kita sendiri tercari-cari jalan keluar. Bagaimana aku nak let go masa silam yang membelenggu aku ni, dan aku boleh terus move on dan boleh menjadi seseorang yang lebih baik pada masa kini dan hadapan. Jadi di dalam Al-Quran, dalam juzuk ke-6, ada satu surah namanya surah Al-Maidah. Daripada surah Al-Maidah itu ada ayat yang ke-31, di mana di situ Allah bercerita berkenaan dengan kisah yang sangat popular. Saya rasa semua orang pernah mendengar kisah ini, iaitu kisah Habil dan Qabil. Mungkin juga ada yang tak pernah dengar, tetapi Habil dan Qabil ini adalah anak kepada Nabi Adam alaihissalam. Jadi nak katanya dalam ayat 31 ini dah berlaku sesuatu pembunuhan. Allah merakamkan sesuatu pembunuhan berlaku pada zaman Habil dan Qabil. Jadi ringkasan cerita berkenaan mereka ni, di mana Habil dan Qabil ini telah membentangkan kurban di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, dan akhirnya korban Habil yang dipilih dan korban Qabil tidak diterima pada waktu itu. Maka disebabkan hasad, perasaan sifat-sifat hasad yang menguasai diri dan kalbu Qabil pada waktu tersebut, maka terjadilah di mana sesuatu pembunuhan, di mana Qabil telah membunuh Habil, iaitu saudaranya sendiri. Jadi ini adalah suatu perkara yang melibatkan masa silam, dan ianya adalah satu perkara yang tragis berlaku dalam diri Qabil. Dia sendiri pun, Qabil tu sendiri pun, dia tidak menyangka yang dia ni tergamak untuk membunuh saudara kandungnya, dan perkara itu menghantui dirinya, dan saya percaya kita mungkin barangkali bukanlah orang yang pernah melakukan pembunuhan seperti mana Qabil. Saya rasa masa silam kita ni tidaklah setragis Qabil sendiri. Baik, berkenaan dengan ayat yang menceritakan tentang masa silam Qabil ini, di mana kita dapat lihat Qabil telah mengikut hawa nafsunya dengan mempunyai hasad dengki kepada saudara kandungnya, iaitu
iaitu Habil. Di situ kita sebenarnya apabila kita mempunyai sifat hasad di dalam kalbu kita, ianya adalah suatu perkara yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar. Kita sentiasa orang kata fokus kepada jasad, di mana kita fokus kepada mendirikan ataupun melaksanakan segala perintah Allah dengan baik. Kita solat, kita puasa, kita menunaikan zakat, kita bersedekah, kita membuat baik sesama makhluk. Tetapi sebenarnya kita lupa untuk fokus kepada kalbu kita, iaitu hati kita, di mana di dalamnya jika kita tidak mengawalnya, ia akan terhasil sifat-sifat tercela ataupun sifat-sifat mazmumah di situ, terdiri daripada hasad, dengki, iri hati, takbur, riak, suma'ah, ujub dan sebagainya. Dengan sifat-sifat ini sebenarnya kita akan mula menguasai keakuan diri. Ini adalah jenis-jenis syirik khafi yang kita tidak nampak di sebalik di dalam kalbu kita. Kenapa kita tidak nampak? Kerana kita tidak pernah untuk mengambil kisah tentang keadaan kalbu kita. Kita sibuk memikirkan tentang jasad kita sahaja. Apabila kalbu kita tidak dijaga dengan baik, tidak dibenahi dengan ataupun tidak disirami dengan nama-nama Allah, zikrullah, maka senang untuk sifat-sifat tercela ini mengambil alih kalbu kita. Kadang-kadang kita lihat diri kita ni menjaga solat, kita lihat diri kita ni berpuasa, tetapi cukup susah untuk kita mengawal lintasan-lintasan hati yang tidak baik yang hadir di dalam hati kita. Apabila kita melihat seseorang, kita mudah mengata-ngata di dalam hati. Kadang-kadang kita merasakan diri kita ni lebih baik daripada orang lain. Kita merasakan kita ni banyak ilmu dan kita nampak orang lain tu tidak betul daripada sudut pandang kita. Dan kita mula untuk orang kata apa, bersangka-sangka sesama manusia. Jadi perkara-perkara ini terjadi kerana kurangnya perhatian diberi kepada kalbu kita. Untuk mengelakkan ataupun untuk kita membersihkan kalbu kita daripada sifat-sifat tercela ini, pentingnya untuk kita menyucikan kalbu kita terlebih dahulu, di mana kita perlu nampak Allah, perlu memandang Allah, dan perlunya Allah itu kalbu kita itu menjadi tempat pandangan Allah, di mana kita sentiasa berhubung dengan Allah di situ. Maka jika kita ini sentiasa membawa diri kita yang hamba, dan di dalam hati kita apabila kita melihat apa sahaja keadaan sesama makhluk, kita memandangnya dengan memandang juga apa yang dipandang itu ianya adalah juga seperti kita, seorang makhluk, iaitu seorang hamba yang tidak sempurna. Kita hina, kita tidak sempurna, kita membuat dosa. Jadi apabila kita sedar akan keadaan itu dan kita sedar akan diri kita, maka kita boleh membimbing kalbu kita daripada mempunyai sifat-sifat tercela, dan sifat keakuan pun akan hilang. Jadi sebenarnya kunci untuk menghilangkan ataupun menipiskan sifat-sifat tercela atau sifat keakuan di dalam kalbu kita adalah dengan memperbanyakkan zikrullah, dan juga dengan membawa jasad kita yang sebenar ataupun diri kita yang sebenar ke hadapan, iaitu diri seorang hamba. Dan sifat seorang hamba adalah seorang yang hina, yang kotor, yang lemah, yang jahil. Kita jahil. Ilmu bukan milik kita, ia milik Allah. Jadi walaupun kita ni pandai berkata-kata sekalipun, semua tu adalah sifat Allah. Sifat Allah meliputi kita yang membuatkan kita boleh berkata-kata dengan fasih, dengan baik. Dengan ilmu yang dikurniakan kepada kita, kita boleh berkongsi ataupun kita menjadi orang yang sedikit berilmu berbanding dengan orang lain. Sentiasa sedar membawa diri kita yang sebenar, iaitu kita tidak memiliki apa-apa. Jadi dari situ kita akan nampak ataupun semuanya daripada Allah dan milik Allah, dan secara automatik sifat-sifat yang tercela tadi, sifat ujub ke sifat sombong, riak, dia tidak akan
keluar daripada hati kita. Sebab tu pentingnya untuk sedar ataupun kenal diri kita ni siapa, supaya kita boleh membawa diri kita yang hakikat tu ke hadapan dan sentiasa membawanya ia walau ke mana saja kita pergi dan dengan siapa pun kita berhadapan. Jadi apabila kita berhadapan dengan perkara-perkara yang seperti contohnya perkara-perkara yang melibatkan mungkin dengan orang rapat kita ataupun adik-beradik kita, kita melihat kelebihan adik-beradik kita. Jadi perkara yang pertama adalah membawa diri kita yang sebenar ke hadapan, supaya sifat-sifat yang tercela tadi, nafsu yang jahat itu, dia tidak boleh take over diri kita, iaitu hati kita tu. Jadi pentingnya kita yang menguasai kolbu kita. Jangan jadikan nafsu menguasai kolbu kita. Jadi perlu ada ilmu di situ bagaimana untuk kita bermujahadah dalam melawan nafsu untuk mengenepikan dia, dan akhirnya sifat-sifat tercela tadi, sifat hasad tadi, dia tidak boleh menguasai kolbu kita, insya-Allah. Baik, maka para pendengar yang dikasihi sekalian, kita berbalik kepada ayat 31 surah Al-Maidah tadi. Di dalam surah Al-Maidah ini, ayat ini sebenarnya sedang memberitahu kita seteruk-teruk mana Kabil itu yang mempunyai masa silam pun Allah bagi jalan keluar untuk dia melupakan masa silam, move on dan bertaubat kepada Allah. Ini kan pula kita ni yang tak seteruk Qabil. Kita tidaklah sampai membunuh orang, betul tak? Mungkin kita ada buat perkara-perkara yang tidak baik dan memberi kesan ke dalam diri kita. Perkara tersebut sentiasa mencekam kita punya pemikiran, kita tidak dapat lepaskan perkara itu dan kita pun tidak tahu bagaimana untuk move on. Jadi barangkali kita boleh praktiskan perkara yang sama, apa yang kita boleh pelajari daripada ayat ini. Jadi mari kita selusuri surah Al-Maidah. Jadi apabila Habil dibunuh oleh Qabil, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh untuk Qabil buat? Allah tak direct beri cara kepada Qabil, tetapi Allah menghantar seekor burung gagak untuk mengajar kepada Qabil macam mana nak uruskan jenazah saudara kandung. Jadi nak kata di sini Allah menerapkan elemen salah satu cara untuk keluar daripada masa silam yang tragis, yang mungkin ianya memberi perangkap kepada diri kita, iaitulah dengan kita menuntut ilmu itu sendiri. Jadi menuntut ilmu ni ianya adalah the best way lah untuk kita belajar moving forward, untuk kita menambah kebaikan dan kita menambahkan kualiti diri kita supaya kita boleh melupakan masa silam dan teruskan hidup di masa sekarang. Jadi kalau kita lihat di dalam ayat ini, sebenarnya apabila Qabil telah membunuh saudara kandungnya sendiri iaitu Habil, dia datang satu penyesalan di dalam diri dia. Dia mengatakan dia telah mengikut amarahnya, nafsu amarah dia. Jadi di situ dia tidak tahu bagaimana sebenarnya untuk menguruskan jenazah saudara kandungnya. Lalu Allah ni dia menghantar seekor burung gagak dan burung gagak tersebut mengajarkan kepada Qabil bagaimana cara untuk menguruskan jenazah tersebut. Sebenarnya ayat ini kalau kita boleh ambil dan kita boleh tadaburi bersama, ianya mengatakan berkenaan dengan ilmu. Jadi kalau kita ni sebenarnya nak moving forward, kita ni telah ikut, mungkin kita telah membuat sesuatu perkara yang besar, kita telah mengikut nafsu amarah kita, ataupun kita telah mengikut hasad kita, iaitu iri hati kita, dengki kita dengan menyihir orang ke, atau apa saja perbuatan yang menyalahi di sisi Allah, dan akhirnya benda tersebut memberi kesan yang mendalam kepada orang yang kita telah buat tu. Tetapi
Allah menjentik hati kita dengan memberikan hidayah, iaitu memberikan satu penyesalan yang hadir di dalam hati kita. Kita menyesali dengan apa yang kita buat, tetapi perkara tersebut masih lagi mencengkam kita punya pemikiran. Masa silam tersebut mungkin kita tidak dapat melupakan perkara tersebut. Kita merasakan macam kita telah membuat suatu kesilapan yang besar di dalam hidup kita. Maka di sini sebenarnya daripada surah ini kita boleh belajar perlunya untuk kita moving forward adalah dengan ilmu. Jadi betapa pentingnya ilmu di sini. Jika kita sebenarnya perkara yang pertama sepatutnya kita buat adalah taubat. Apabila kita nak menyucikan diri kita, nak menyucikan kalbu kita, maka di situ perlunya ilmu. Tanpa ilmu sebenarnya kita tidak boleh sesuatu amalan ataupun penyucian tu dia tidak akan sustain. Dia tidak akan lama dan kita tidak nampak kesan yang menyeluruh kepada diri kita dan hati kita. Pentingnya cara untuk belajar, untuk cara betul-betul menyucikan hati, apa yang perlu dibuat, perkara-perkara apa yang perlu ada apabila kita ingin menyucikan hati. Dan akhirnya apabila kita mula belajar di situ, kita mengenal diri kita dan akhirnya kita mengenal Allah. Apabila kita mengenal diri kita, yang diri kita ni apabila kita ingin bertaubat, kita ingin menyucikan hati kita, kita perlu kenal diri kita ini adalah seorang hamba. Mana mungkin seorang yang masih lagi ada sifat keakuan di dalam diri dia, masih ada lagi sifat sombong, mempunyai rasa ingin bertaubat. Hanya orang yang menyesali dengan betul-betul menyesalilah apa yang dibuat itu, hilang segala sifat dia yang dia merasakan diri dia baik, dia merasakan diri dia sombong. Apa yang akan dia nampak ataupun hadir di dalam diri dia, dia telah melihat, dia telah membuat sesuatu kesilapan yang besar, dia telah mengikut hawa nafsunya. Jadi di situ apabila dia menimba ilmu, maka dia akan mengenal diri dia yang sebenar, iaitu dirinya hina, kotor, sentiasa mengikut hawa nafsu dan sentiasa akan membuat kesilapan. Jadi apabila kita mengenal diri kita yang begitu, maka secara tidak langsung kita akan mengenal sifat Allah. Sifat Allah bertentangan dengan sifat seorang hamba. Allah itu maha sempurna, maha mulia. Allah itu maha mengetahui, maha berkuasa. Apa lagi sifat Allah? Allah kita ini fakir, Allah tu maha kaya, kita ni jahil, semua ilmu adalah milik Allah. Jadi kita pegang perkara tersebut dan apabila kita memohon taubat kepada Allah, kita merasakan yang Allah, nama Allah, asma Allah yang maha penerima taubat, yang maha pengampun itu meliputi kita. Tanpa ilmu, kita tidak akan dapat mengetahui, kita tidak akan dapat mengenal sifat Allah, kita tidak akan dapat mengenal sifat diri kita. Maka proses tersebut tidak akan berjalan dengan lebih memberi kesan yang lebih mendalam sebenarnya. Jadi apabila kita mengenal Allah, kita mengenal diri kita dan kita mengetahui iaitu Allah itu maha pengampun, Allah itu maha penerima taubat dengan syarat kita kembali kepadanya. Maka dengan ilmu-ilmu sebegini, kita lebih mudah untuk melepaskan masa silam kita dan kita tahu sifat kita ni memang tak sempurna, memang akan ikut hawa nafsu, banyak buat dosa, hari-hari akan buat dosa. Maka apabila kita sedar kita membuat dosa, perkara yang perlu kita buat adalah bertaubat dengan kembali kepada Allah, mengakui sifat kita dan mengenali sifat Allah. Maka di situ insya-Allah kita akan lebih mudah tenang dan lebih akan mudah untuk moving forward. Maka kalau kita menuntut ilmu dan daripada situ kita mula, daripada ilmu tu kita mengamalkan, kita apply di dalam kehidupan kita, kita mula istiqamah dengan apa yang kita amalkan, nanti kita akan mendapat buah hasil yang baik. Kita sendiri akan dapat melihat perubahan diri kita menjadi lebih baik daripada sebelum ini. Cuma perkara ini perlu
dibuat ataupun diamalkan secara istiqamah. Perlu kuat untuk mujahadah nafsu kita sendiri. Perlu praktis. Sebenarnya perkara semua ni kita perlukan praktis. Apabila kita melihat makhluk, kita nampak perkara-perkara yang tidak baik kepada makhluk, kita perlu praktis di dalam kalbu kita mengatakan makhluk ini urusan Allah, bukan urusan aku. Jadi aku tak berhak nak campur. Apa yang kita nampak itu hanyalah surface sahaja. Kita tidak tahu, walaupun kita nampak dia ni jahat di luaran dia, tetapi kalau pada waktu malam dia merangkak mencari Allah, memohon ampun dan taubat kepada Allah, adakah kita tahu? Kita tidak tahu kan. Jadi orang yang kita lihat tu, Allah dah ampunkan dosa dia pun, tetapi kita masih lagi memegang dosa kita yang bersangka buruk dengannya. Jadi hati ini kita perlu jaga dan belai dia dengan baik sekali. Bagaimana untuk membelai hati ni agar sifat-sifat tercela tadi tidak ada di dalam hati kita, iaitu dengan sentiasa memandang dan berhubung dengan Allah di dalam kolbu. Jadikan kolbu kita ni adalah tempat pandangan Allah. Kalau bayangkan kalau Allah ada di situ dan kita ni sentiasa ada zikrullah, menyebut nama Allah, kita istighfar, kita selawat, perkara tersebut memberi kesan kepada kolbu kita. Perkara-perkara yang baik sentiasa masuk ke dalam kolbu kita. Itulah tugas kita. Dan untuk membuat semua perkara ini, ia memerlukan perjuangan yang besar, iaitu perjuangan memerangi nafsu. Perlu mujahadah nafsu di sini. Jadi kalau kita nak berubah, kita nak menjadi lebih baik, maka kita perlu masuk battlefield ini. Kita perlu ada tools untuk masuk perang. Kita kena sediakan kelengkapan tools untuk berperang. Pentingnya ilmu di situ. Jangan masuk ke dalam peperangan tanpa persediaan, tanpa ada ilmu, maka kita mudah kecundang di tengah jalan ataupun mati di tengah jalan. Jadi biarlah kita ada ilmu sedikit dan kita masuk di dalam battlefield tersebut. Andai kata kita ini orang kata kecundang ataupun mati di tengah jalan, kita tahu apa yang kita perlu buat untuk hidupkan kembali diri kita itu dan masuk semula ke dalam battlefield itu. Sebab perjuangan memerangi hawa nafsu ini adalah perjuangan seumur hidup sehingga kita kembali bertemu kepada Sang Pencipta. Jadi ini adalah satu peperangan yang besar sebenarnya yang perlu kita hadapi. Daripada kita di sini sibuk nak berperang di luar sana, bercakap tentang peristiwa-peristiwa akhir zaman untuk menjadi tentera Imam Mahdi, tetapi diri kita sendiri tidak dapat berperang dengan hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita tadi, maka mungkin dekat situ kita boleh fikir-fikirkanlah bagaimana kita nak menjadi tentera Imam Mahdi nanti. Kalau kita sendiri tidak dapat berperang ataupun tidak dapat mujahadah melawan hawa nafsu kita. Di dalam diri kita ni ada dajjal, ada lita dajjal. Jadi kita perlu perangi benda tersebut. Perangi perkara tersebut terlebih dahulu, baru kita boleh membawa diri kita ke dunia realiti. Jadi tidak ada di sisi Allah ini untuk kita, untuk Allah berkata yang dia tidak akan memaafkan hamba-hamba dia. Mana mungkin perkara itu berlaku, kerana Allah menciptakan kita dengan keadaan diri kita, sifat kita adalah tidak sempurna. Dalam keadaan diri kita yang sentiasa membuat dosa. Kalau Allah menciptakan diri kita begitu, pasti ada kaedahnya untuk kita membersihkan ataupun menyucikan diri kita. Jadi kita perlu orang kata apa, mencari ilmu tentang perkara ini. Bagaimana untuk kita sentiasa menyucikan diri kita daripada dosa-dosa kita, sangkaan-sangkaan kita, sifat-sifat tercela kita, ianya sentiasa ada dan tidak pernah pergi daripada kita. Cuma kita boleh mengawalnya sahaja. Jadi kalau kita sedar yang Allah ni memang menciptakan kita lemah,
tidak sempurna, maka apa saja yang kita buat dalam takdir kita berdosa ke, kita membuat baik ke, kita membuat maksiat ke, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali dalam keadaan penuh dosa itu, memohon ampun dan taubat, meminta bantuan daripada dia untuk kita menjadi lebih baik pada hari esok. Dan perkara ini diperlukan sehingga kita bertemu dengan Allah. Pentingnya sebenarnya perhubungan di dalam kalbu kita itu, berhubung ataupun berkomunikasi ataupun memandang Allah sentiasa. Jika kita praktis mujahadah untuk melakukan perkara tersebut, daripada mungkin sebelum ini tidak selalu kita dapat berkomunikasi dengan Allah, sentiasa lalai daripada mengingatinya. Tetapi andai kita jatuh dan bangkit kita itu di dalam perjalanan kita memperbaiki diri kita di dalam membawa Allah bersama, insya-Allah Allah akan bantu kita untuk menjadi lebih baik daripada sebelum ini. Kita akan dapat saksikan buah hasilnya. Kita menjadi, orang kata sebelum ini mungkin sekejap-sekejap sahaja kita dapat memandang Allah dan berhubung dengannya. Kebanyakan masa kita lalai, tetapi kita tidak putus asa, kan. Bila kita lalai, kita kembali dengan bertaubat, kita mohon bantuan, kan. Jadi kita akan nampak diri kita ni daripada 10 jam, kan. Dahulu kita ingat Allah 2 jam. Mungkin sekarang ni dah lebih kurang kata 8 jam. Masya Allah. Boleh sebenarnya kalau kita tahu, kita sedar siapa diri kita, dan kita ada tempat kita bergantung untuk kita berubah, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya harap dengan perkongsian kali ini kita dapat, orang kata apa, sesuatu ilmu bagaimana kita nak mengeluarkan diri kita daripada masa silam. Allah itu sentiasa menerima keadaan hamba dia baik dan buruk. Dia tidak pernah sesekali pun macam nak kata Allah tu, aku terima hamba aku ni dalam keadaan dia baik saja, dalam keadaan dia buruk aku tak nak. Tidak, ya. Dalam keadaan baik dan buruk kita sentiasalah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenal Allah itu, kenal diri kita, insya-Allah jalan kita akan menjadi mudah. Baik, para pendengar yang dikasihi Allah, di dalam kita menempuh setiap apa perjalanan yang Allah telah tetapkan kepada kita, sama ada Allah celupkan kita di dalam keadaan membuat maksiat, dosa, ataupun Allah celupkan diri kita dalam membuat kebaikan, membuat pahala, ataupun Allah mengurniakan takdir baik untuk kita pada hari tersebut, ataupun takdir musibah pada hari tersebut, ianya adalah satu konsep di mana Allah nak menerapkan di dalam diri hamba tersebut bahawa setiap apa pun keadaan yang Allah telah tetapkan, Allah hendak memberitahu kepada hamba-hambanya bahawa Allah ada bersama hamba-hambanya. Allah tidak pernah meninggalkan hamba-hambanya. Seperti mana Allah aturkan setiap kejadian di dalam kehidupan setiap hamba-hambanya, begitulah juga Allah akan uruskan kesemuanya, dengan syarat hamba dia perlu kembali kepada Allah. Itu adalah syarat yang paling utama. Kita perlu kembali kepada Allah setiap masa. Bagaimana nak kembali kepada Allah? Dengan sentiasa berhubung di dalam kalbu kita. Gunakan medium perhubungan yang Allah telah berikan tu dengan meletakkan perkara yang betul di situ, iaitu Allah. Hanya Allah saja tempat pandangan, ataupun hanya Allah sahajalah yang berhak berada di kalbu kita. Bukanlah bermaksud Allah tu duduk di dalam kalbu kita, tidak. Tetapi kita berhubung tu dengan kita memandang setiap apa takdir yang Allah tetapkan. Kita nampak Allah yang aturkan apa yang perlu kita buat. Adakah kita perlu bertaubat, adakah kita perlu bersyukur. Semuanya berlaku di dalam kalbu. Pentingnya untuk jasad menghadap. Jasad ini tugas dia melaksanakan setiap apa penceritaan Allah untuk setiap hambanya pada hari tersebut. Manakala kalbu ini adalah tempat untuk berhubung dengan Allah apabila jasad menghadapi sesuatu penceritaan tersebut. Pentingnya jasad dan kalbu tu untuk bekerjasama dan perlu seiring.
di dalam menghadapi setiap apa takdir yang Allah telah tetapkan. Andai kita boleh maintain perkara ini, dan ingatlah musuh paling utama apabila kita cuba membuat perkara ini adalah nafsu. Itu adalah musuh kita yang paling utama. Jadi untuk mujahadah nafsu ni perlu ada tools dia, perlu ada senjata-senjata yang kita perlu siapkan untuk diri kita sebelum memasuki peperangan yang besar ini. Dan salah satu cara sebenarnya untuk kita sentiasa, orang kata apa, mengembalikan diri kita kepada Allah, iaitu dengan sesi tafakur. Sesi tafakur ini adalah satu sesi yang sangat penting untuk kita semua, kerana apabila kita berjalan pada setiap hari, kita jarang sangat untuk nampak perkara-perkara yang halus yang berlaku di dalam kalbu kita. Sangkaan-sangkaan kita terhadap makhluk, lintasan-lintasan hati yang tidak baik, dan kadang-kadang kita membuat kebaikan, dan kemudian terjadinya lintasan-lintasan hati yang tidak baik itu, dan kita tidak sedari pada waktu tersebut. Jadi gunakanlah 1 jam ataupun beberapa saja masa yang kita ada, ambil waktu tersebut untuk me time dengan Allah. Jadikan ianya satu masa yang tetap untuk kita buat setiap hari tanpa gagal. Semasa kita me time dengan Allah tu, gunakanlah ia untuk tafakur. Ingat kembali apa yang telah kita buat suatu hari, kan? Ingat kembali apa yang hadir di dalam hati kita. Sentiasa ingat bahawa nafsu ni, akal ni, dia sentiasa bekerjasama dengan nafsu. Kadang-kadang akal ni akan deny everything, akan mengatakan, tak adalah, kau mana ada buat dosa hari ni, kau baik je hari ni. Tetapi masa sesi tafakur tu, selami betul-betul diri kita masuk ke dalam kalbu, masuk ke dalam zon yang orang kata apa, zon yang mikro, kita selam, kenal diri kita bagaimana. Masa tu akui kesilapan kita di hadapan Allah, dan semasa sesi tafakur tersebut bertaubatlah, memohon ampun dan maaf kepada Allah. Keluarkan air mata kita waktu tersebut. Kena kenal diri kita siapa. Tidak mungkin kita bersih daripada dosa. Setiap hari pasti ada dosa yang kita akan buat. Sama ada kita terhijab dengan akal kita yang mendinaikan everything, semuanya baik-baik aja, ataupun kita sendiri tidak sedar perkara tersebut. Jadi pada sesi tafakur ini penting untuk kita sentiasa bersihkan hati kita. Kita tak nak, kita dah bersihkan hati, betul tak? Kita dah mujahadah, membawa kalbu apabila jasad berhadapan dengan apa ketetapan Allah. Kita sudah mula berzikir untuk membersihkan kalbu kita. Jadi kita tak nak ada noda-noda ataupun titik-titik hitam kembali ada di dalam kalbu kita. Jadi pentingnya sesi tafakur, ya. Jadi saya harap dengan perkongsian saya pada hari ini, dapatlah kita sama-sama, orang kata, menanamkan dalam hati kita bahawa tiada satu pun dosa yang Allah tidak ampunkan. Kenallah Tuhan kita itu bagaimana, kenal sifat dia, kenal asma' dia, kenal af'al dia. Moga daripada sesi perkenalan tersebut membuahkan satu perhubungan yang melahirkan rasa cinta, rasa rindu, rasa gentar, dan sentiasa mengharapkan pengampunan, mengharapkan kasih sayang dia, mengharapkan keredaan dia. Dan daripada situ kita mempunyai satu pegangan yang di mana kita hanya ada Allah sahaja di dalam hidup kita. Kita hanya ada Allah sahaja yang akan menguruskan kehidupan kita, dan kita hanya ada Allah sahaja tempat kita untuk bergantung. Jadikan nama Allah itu adalah satu prioriti di dalam hidup kita. Ia adalah nama yang mempunyai carta yang paling atas di dalam hidup kita berbanding dengan perkara lain. Jadi dengan ilmu, insya-Allah kita tidak akan ketinggalan ke belakang, dan dengan ilmu juga kita akan mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan dengan ilmu juga kita akan merasakan
hidup bertuhan, dan Allah itu sentiasa meliputi kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Jadi insya-Allah para pendengar yang dirahmati Allah, mudah-mudahan perkongsian saya pada hari ini dapat memberi manfaat untuk kita semua, dan moga Allah izinkan pada siri akan datang untuk saya membongkarkan lagi siri-siri mukjizat Al-Quranul Karim ini. Mudah-mudahan perkongsian saya pada hari ini menyebabkan kita sentiasa terbuka untuk belajar dan belajar. InsyaAllah there is always a room for improvement. Barakallahu fikum. Saya tutup sharing saya pada hari ini dengan tasbih kifarah dan surah Wal-As. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.